Hai guys, selamat kembali ke Kubigo Bigo. Anda bersama saya Ekram. 3 video, 3 hari berturut-turut. Saya sudah cakapkan Kubigo Bigo menarik setiap hari, di mana saya memberikan anda topik-topik yang menarik pada setiap hari. Dan topik kita pada hari ini ada sedikit conspiracy theory, ada kebanyakannya fakta. Jadi pastikan anda tonton video ni ataupun tonton penjelasan saya ni dengan minda yang terbuka. Semoga ini dapat memberikan anda satu guideline untuk anda buat penyelidikan anda sendiri. Topik pasal apa? Topik tentang sebuah pattern yang dibuat oleh Bill dan Melinda Gates. Pattern ni dikenali sebagai pattern 0606066666. 666 ni kita tahu kalau di dalam buku Revelation di dalam Bible ditulis sebagai Mark of the Beast. Dalam the book of Revelation, Injil, pasal 13 ayat 18, sesungguhnya itu adalah nombor dan angka binatang. The mark of the beast is 666 there in the book of Revelation. And di dalam Islam pula sebenarnya angka 666 ni tiada dicatatkan, tapi ada satu penjelasan daripada Ustaz Auni yang mengaitkan 666 ini dengan angka yang digunakan oleh Namrus suatu ketika dahulu. Namrus ni adalah Firaun pada zaman purba Mesir, dan angka 666 ini adalah sebagai satu simbolik di kalangan mereka yang kemudian masih lagi diadaptasi sehingga sekarang secara subliminal dianggap sebagai simbol satanik dan simbol syaitan. Senang cerita, 666 ni adalah sebuah simbol yang digunakan untuk penyembah-penyembah syaitan. Dan untuk tahu dengan lebih dalam lagi pasal 666 ni, kamu bolehlah rujuk kepada Ustaz Auni, ada dia punya ceramah. Tapi sekali lagi, bagi saya 666 di dalam Islam ni diragui. Sebab kenapa? Sebab tiada di dalam Al-Quran, tiada di dalam hadis, ataupun mungkin saya terlepas pandang. Tapi itulah secara ringkasnya nombor 666 ini. Dan agak pelik bila pattern Bill dan Melinda Gates ni dalam banyak-banyak nombor, ia bernombor 060606. Dengan itu, orang kaitkan benda ni dengan sesuatu yang satanik, sesuatu yang bersifat Illuminati dan Freemason, dan mereka mengaitkan pattern ini adalah antara agenda untuk mereka mengawal dunia, untuk mereka menubuhkan satu sistem. Itu teori yang orang kaitkan dengan pattern 060606 ini. Tapi kita perlu faham dulu apa sebenarnya pattern 060606 dari Bill dan Melinda Gates ini. Sebelum tu, kita faham dulu cryptocurrency. Cryptocurrency, saya yakin kebanyakan goers di sini tahu, cryptocurrency adalah sebuah jenis pembayaran secara atas talian di mana ia akan menyembunyikan identiti pembayar dan juga penerima. Sebagai contoh, si Ali mahu membayar kepada si Abu, tapi si Ali tidak mahu dijejaki, dia tidak mahu si Abu tahu identiti dia. Begitu juga dia tidak mahu untuk kerajaan ataupun orang lain tahu identiti dia. Jadi untuk ini, dia menggunakan pembayaran jenis cryptocurrency. Mata wang cryptocurrency sebenarnya banyak, tapi yang paling popular ialah Bitcoin. Jadi si Ali ni, si Ali ni mahu membayar kepada si Abu menggunakan Bitcoin. Proses pembayaran cryptocurrency menggunakan Bitcoin ni akan melalui satu sistem yang agak complicated, di mana sistem pembayaran ni memerlukan alat ataupun device, sama ada physical device ataupun cloud untuk memproses pembayaran, di mana pembayaran ini akan dihantar, contohnya akan dihantar di Singapura dulu, lepas tu dihantar ke Malaysia, lepas tu dihantar ke Indonesia dan juga negara-negara lain untuk mengelak daripada dijejaki, sehinggalah ia sampai kepada si Abu tadi. Bila pembayaran ni sampai kepada si Abu tidak akan tahu identiti si Ali. Begitu juga dengan pihak berkuasa, sebab pembayaran ni melalui poin-poin yang berbeza untuk melindungi identiti si Ali tadi. Siapa yang memindahkan wang Bitcoin ini dari satu tempat ke tempat yang lain? Selalunya, macam yang saya cakap tadi, akan ada satu device, contohnya superkomputer ataupun server yang sangat-sangat canggih digunakan untuk memproses pemindahan wang-wang ini. Sebenarnya sistem ni lagi complicated daripada itu. Ia melibatkan device tu untuk menyelesaikan formula-formula matematik dan sebagainya. Tapi kita ambil secara asas saja, kita faham yang ada alat yang digunakan untuk memindahkan wang-wang ini, alat ataupun cloud yang sangat-sangat canggih.
membawa kita kepada satu terma, iaitu cryptocurrency mining ataupun melombong cryptocurrency. Orang-orang yang ada alat-alat canggih ni ataupun server yang canggih, mereka boleh membantu untuk memproses pemindahan wang-wang ini dengan bayaran sedikit jumlah daripada wang tersebut masuk ataupun mereka dapat. Itulah dikenali sebagai melombong cryptocurrency ataupun Bitcoin mining. Sebab dengan membantu ataupun melaksanakan proses pemindahan wang-wang cryptocurrency ini, mereka akan dapat sedikit jumlah. Kalau buat sikit, akan dapat sikit, dan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sekali dengar, mesti kita fikir senang juga buat duit pakai ni. Kita cuma perlu ada satu alat yang canggih ataupun cloud server yang canggih dan kita boleh dapat duit. Dengan syarat kita perlu membantu proses pemindahan cryptocurrency ni. Itu konsep cryptocurrency. Sudah kita faham konsep cryptocurrency ini, sekarang kita berbalik kepada pattern 060606 ini. Ini adalah sebuah pattern supaya seseorang itu boleh menjana pendapatan dengan Bitcoin mining ini. Seseorang itu boleh membantu untuk memindahkan duit-duit cryptocurrency tadi dan mendapat keuntungan untuk diri mereka sendiri. Tapi ada syarat dia. Seseorang tu perlu menggunakan sebuah device ataupun alat, contohnya macam smartwatch ni. Ini akan dikeluarkan oleh Bill dan Melinda Gates Foundation. Kita dah tahulah apa nama alat ni nanti, tapi ia sebuah alat. Ia akan diberikan oleh mereka dan alat ini dia akan membaca data tubuh badan anda dan dia akan tahu kedudukan anda dan juga data-data peribadi tentang kesihatan anda. Ini digelar sebagai biometric data, data bio diri anda. Mereka akan dapat kumpul dan akan boleh simpan di server. Sudah anda pakai alat yang diberikan, sudah alat ni merekodkan butiran pasal diri anda, seseorang tu kemudian akan diberikan tugasan tertentu. Contohnya berjalan 1000 km, naik tangga 100 langkah ataupun pergi ke sesebuah kawasan. Itu tugasan yang diberikan. Dan kalau seseorang yang memakai alat tu buat tugasan yang diberikan, dengan melalui aktiviti-aktiviti ini, ia akan membantu menggerakkan proses pemindahan wang cryptocurrency tadi. Okey, contohnya, kalau tugasan yang diberikan oleh device tersebut memerlukan anda melangkah sebanyak 1000 langkah, bila anda dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan, mereka akan dapat semak melalui sensor yang ada di alat ni untuk menyemak seluruh tubuh badan anda. Alat yang anda pakai tadi, dia akan dapat semak adakah anda betul-betul buat apa yang diorang suruh. Dia akan cek biometric data yang diorang ada simpan di cloud tadi, dan kalau seseorang tu memang betul melangkah 1000 kali langkah, mereka akan diberikan ganjaran dalam bentuk cryptocurrency, dan ini akan membuatkan orang semangatlah untuk ada alat tu dan juga untuk menjana pendapatan melalui tugasan-tugasan yang diberi. Siapa yang nak mau? Ini macam duit free. Macam kita pakai je benda tu, kita dapat duit. Tapi yang sebenarnya, kalau kita pakai benda tu, ia akan mengambil data biometrik diri kita dan diorang boleh memanipulasikan data tu. Ini semua dinyatakan secara rasmi di dalam pattern yang ada di internet. Saya akan tunjukkan di skrin. Anda boleh baca dan buat penyelidikan anda sendiri. Begitulah cara ia berfungsi. Dengan erti kata lain, okey, contohlah saya kena bagi device tu. Contohnya inilah jam yang saya pakai ini, smartwatch yang saya pakai ini. Ini adalah jam 060606 tadi diberikan kepada saya. Syaratnya mudah. Kamu ambil ni, kamu pakai ni dan kamu buat tugasan yang diberi, kamu akan diberikan ganjaran. Duit free pula. Siapa yang nak mau kan? Jadi itulah pancingan dia ataupun itulah syarat dia kalau teknologi ini berjaya untuk dihasilkan oleh Bill dan Melinda Gates yang saya assume dari Microsoft lah. Itulah pattern 060606. Nampak macam indah, nampak macam senang. Kita tak payah buat apa-apa, kita dapat ganjaran. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah sistem yang berbahaya untuk orang semua. Kenapa? Sebab kalau kamu fikir balik, kita akan buat apa yang jam ni suruh kita buat untuk dapat duit. Orang mudah dimanipulasi dengan wang. Saya pun kalau diberikan ganjaran macam tu, berkemungkinan saya akan buat duit free pula kan. Tapi ada sesuatu benda yang kita perlu lepaskan. Setiap benda ada kos lepas. Untuk tengok benda ni, kita buat satu case study. Case study, kita tengok social media dan macam mana social media mengumpul data kita, memanipulasikan data kita
dan memanipulasikan apa yang kita buat untuk kemahuan mereka. Kita tengok Facebook sebagai contoh. Facebook kan free. Mana ada kita perlu bayar? Kecuali kalau kita mau advertise lah. Tapi ia free, ia terbuka untuk semua orang. Pernahkah anda terfikir macam mana Facebook buat duit? Mereka buat duit dengan pengiklanan. Ya, semua orang tahu. Dia orang buat duit dengan pengiklanan. Kalau kita scroll Facebook, kita akan nampak benda yang kita search tadi. Contohnya, kalau saya search di Facebook bar, telefon murah 2020. Lepas saya keluar daripada search tu dan saya tengok newsfeed saya, lepas tu tiba-tiba kita nampak di siring tu akan keluar telefon murah 2020. Begitu juga kalau kita chat di WhatsApp contohnya. Contohnya saya message mama saya tanya, ibu, mana mau cari pemotong rumput di WhatsApp di WhatsApp. Lepas tu keluar daripada WhatsApp tu, saya tengok di newsfeed di Facebook saya akan keluar pemotong rumput. Sebab kenapa? Sebab dorang analisis dan ambil data daripada semua brand-brand Facebook ni, termasuklah WhatsApp dan juga Instagram, dan dorang akan cuba untuk bagi iklan mengikut apa yang kita mahu. Itu menunjukkan yang diorang kumpul dan analisis data kita. Okey, mungkin tak nampak berbahaya. Sambung case study tadi. Sekarang kita tahu yang social media macam Facebook ni akan mengambil, mengumpul, menganalisis dan memanipulasi kita menggunakan data kita sendiri. Okay? Sekarang kita lihat sebuah insiden yang berlaku pada tahun 2016 dan 2013 dahulu. Insiden ini dikenali sebagai Cambridge Analytica Incidents. Cambridge Analytica ni adalah sebuah syarikat di mana mereka akan mengumpul, menganalisis dan menggunakan data-data ini untuk kepentingan klien-klien mereka, untuk kepentingan pelanggan mereka. Okey, macam mana diorang buat? Cambridge Analytica ni adalah sebuah company big data. Big data adalah sebuah terma untuk menganalisis data-data ini, untuk menganalisis data-data yang ada. So, kamu ingat terma big data ni mungkin juga akan bermanfaat untuk kamu nanti. Jadi pada tahun 2016, ini semua memang cerita betul, ada laporan rasmi dan sebagainya, kamu boleh cek sendiri, Cambridge Analytica scandal. Pada tahun 2016 dulu, saya ada satu soalan untuk anda semua. Kenapa semasa general election ataupun pilihan raya umum di Amerika Syarikat, Hillary Clinton menentang Donald Trump? Kenapa Donald Trump menang? Sebab diorang tolak Hillary Clinton, yes. Tapi antara penyumbang terbesar ataupun antara organisasi yang membantu kepada kemenangan Donald Trump adalah Cambridge Analytica, syarikat mengumpul dan memproses data tadi. Mereka akan mengumpul data-data pengguna daripada social media. Mereka akan memanipulasikan orang-orang ni untuk suka dengan Donald Trump. Mereka akan memanipulasikan orang-orang ni untuk mengundi Donald Trump. Macam mana? Contohnya, mereka akan memberikan maklumat-maklumat ni kepada kumpulan kempen Donald Trump untuk bagi dia orang formula macam mana untuk memenangi hati rakyat. Dan ternyata dengan bantuan Cambridge Analytica ni, dengan usaha mereka mengumpul, menganalisis dan mencipta formula-formula yang tertentu, mereka dapat membantu Donald Trump menjadi presiden. Itu 2016. Okey, kita balik ke negara kita sendiri pada tahun 2013, bila mana Datuk Seri Najib Razak memenangi pilihan raya umum 13 dahulu. Sebenarnya, kumpulan politik Datuk Seri Najib Razak juga mendapatkan perkhidmatan untuk membantu mereka mengenal pasti macam mana memenangi hati rakyat, macam mana memanipulasikan rakyat untuk suka dengan diorang, macam mana menambat hati rakyat untuk mengundi untuk diorang. Dan semua ini dilakukan dengan mengumpul, menganalisis dan mencipta formula yang digunakan oleh kempen Datuk Seri Najib Razak. Dan akhirnya mereka menang pilihan raya pada PRU 13 dibantu oleh syarikat Big Data Cambridge Analytica. Ini semua ada dicatatkan secara rasmi, jadi kamu boleh check it out sendiri. Ini semua adalah maklumat-maklumat yang sahih. Tapi benda ni ramai orang yang tak tahu. Mungkin juga sebab benda ni terlampau kompleks dan juga merumitkan, ataupun orang tidak mahu ambil tahu sebab masih ramai lagi kita yang belum terbuka untuk menerima teknologi-teknologi macam ni. Sebab mahu ataupun tidak, kita di dalam era big data di mana data adalah segala-galanya. Khususnya data pasal diri kita sendiri. Sebab dengan data-data itulah mereka dapat mengawal minda anda. Okey, itu case study kita. Sekarang kita faham yang
data ni boleh digunakan untuk mengawal perangai, untuk memanipulasikan kita buat sesuatu yang diorang mahu kita buat. Berbalik kepada pattern 060606 ini tadi, konsep yang digunakan sama juga dengan konsep Cambridge Analytica tadi, tapi konsep ni lagi advance sebab bukan sahaja mereka mengumpul data atas talian, tetapi dengan pattern ini, dengan device yang diberikan ini, mereka akan boleh mengumpul data pribadi tentang diri kita, tentang kesihatan kita, di mana kita pergi, perangai kita, kedai mana yang kita masuk selalu, apa yang kita buat waktu tengah hari, apa yang kita buat pada waktu malam, segala-galanya diorang akan tahu melalui device-device macam ni. Mungkin ada yang cakap, Ikram, kau ni cakap ironi betul, sebab sekarang pun kalau betul diorang mau tahu kita di mana, memang lama diorang sudah buat pun. Dengan apa? Dengan device-device macam ni. Ini adalah device ni adalah Fossil yang dikuasakan oleh Google Wear. Ini adalah telefon Android yang dikuasakan oleh OS daripada Google juga. Jadi dengan device-device ni diorang akan tahu di mana kita, apa yang kita buat, apa yang kita search, apa yang kita beli, apa yang kita cakap dengan orang, dan dengan data-data yang ada diorang kumpul daripada device-device ni dan juga device-device anda, bukan saya je yang kena, kamu pun kena sekali. Diorang akan dapat kumpul data-data ni. Sekali lagi, dengan menggunakan terma big data, diorang akan menganalisis data ni, mencipta satu formula untuk memanipulasikan kita buat apa yang diorang mau. Dan dengan pattern 060606 ini dengan memberikan ganjaran untuk melakukan sesuatu, ini adalah satu sistem yang advance dan sukar untuk kita tolak. Macam juga sekarang, manalah kita boleh hidup dengan tiada handphone kan? Mana kita boleh hidup dengan semua benda-benda macam ni? Kita tidak pilihan. Yang kemudian kita akan terjerumus juga untuk menjadi hamba mereka. Persoalan dia apa yang kita boleh buat? Kita mau buang telefon ni, kita mau buang semua alat-alat ni, tak boleh. Kalau kita buang telefon ni macam mana? Takkan kita hantar burung merpati pula kan? Mau hantar message. Takkan mau mana ada orang post surat? Sudah sekarang masih ada ke orang post surat? Tidak, kita tidak boleh lari daripada guna teknologi-teknologi macam ni. Tapi apa yang kita boleh buat sekarang, sekurang-kurangnya kita tahu yang kita sedang diperhati. Kita ambil tahu yang data-data kita sedang digunakan, dan kita ambil tahu macam mana untuk mengurangkan daripada data kita diambil oleh mereka supaya mereka dapat mengawal, memanipulasikan setiap gerak-geri kita. Sekurang-kurangnya itu yang kita boleh buat di dalam era big data sekarang. Dan itulah penjelasan daripada saya tentang pattern 060606 ini. Kebanyakan apa yang saya cakap ni adalah fakta. Saya kaitkan sedikit dengan teori konspirasi macam yang saya cakap tadi. Mungkin juga ini adalah sebuah agenda untuk melaksanakan rancangan New World Order mereka. Mungkin ini adalah sebuah agenda Illuminati. Mungkin, okay? Mungkin, saya letak di screen, mungkin. Sebab kalau gawes kenal saya bukan ahli teori konspirasi teori. Saya bukan orang yang pro untuk percaya apa yang kerajaan cakap, tapi saya di tengah-tengah, di mana saya memerhati, saya tengok, dan kemudian saya buat keputusan yang rasional. Dan itulah daripada saya pada hari ini. Semoga maklumat-maklumat ni bermanfaat, bukan sahaja untuk melihat benda ni daripada sudut yang berbeza, tetapi juga untuk memberikan anda pengetahuan terhadap benda yang rumit. Sebab benda ni agak rumit sedikit sebenarnya, sebab awal-awal saya buat research pasal benda ni pun susah saya mau susun struktur untuk saya berikan penjelasan yang betul-betul jelas. Tapi semoga gawes semua di sana dapat faham apa yang saya cuba sampaikan ni. Kalau kamu tidak faham, bolehlah kamu tinggalkan description di bawah, saya akan cuba tengok. Kalau saya perlu buat video yang lain lagi untuk memahamkan anda betul-betul pasal benda ni. Ataupun kalau anda faham dengan penjelasan saya ni, pastikan anda tinggalkan juga pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan itu sahaja daripada saya pada hari ini. Macam saya sudah cakap tadi kah, akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada setiap hari. Kalau kamu mau tahu lagi banyak topik rungkaian tentang dunia kita ni, misteri kita, seram, pelik, ganjil, menarik dan sebagainya, tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Saya akan cuba tengok, saya akan cuba buat research, dan saya akan cuba sampaikan kepada anda semua. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada setiap hari. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-kubi go, menarik setiap
Kubigo Bigo, menarik setiap hari.